السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekurniaan daripada limpahan rahmatnya, yang mana kita hari ini sudah masuk ke hari yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Dan seperti mana yang kita telah ditarghibkan ataupun telah kita diberikan dorongan untuk mengejar fadilat kurniaan rahmat, kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan di dalam bulan Ramadan ini, iaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Qadr, di mana malam Al-Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana apa? Kerana rahmat Allah Ta'ala mengurniakan kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana para sahabat telah dikhabarkan tentang seorang daripada Nabi dari kalangan Bani Israel yang telah berjihad siang dan malam selama 1000 bulan. Berjihad, berjuang fi sabilillah, ya, selama 1000 bulan. Maka para sahabat menjadi begitu takjub dan hampir-hampir
berputus asa untuk menandingi pengorbanan ataupun pengabdian umat-umat yang terdahulu. Dan ada diriwayatkan daripada sebab turunnya ayat ini bahawa Nabi SAW pernah menceritakan tentang seorang daripada Bani Israel yang di siang harinya berpuasa dan di malam harinya beribadat, di siang harinya berpuasa dan berjihad di jalan Allah, di malam hari beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kurniaan yang begitu besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bila mana mereka dapat memberikan masa mereka untuk mencari malam tersebut, ya, berusaha menilik, ya, ataupun berusaha dengan mempersiapkan diri dia untuk menghadapi malam tersebut. Jadi di dalam surah Al-Qadr Allah Subhanahu wa taala nyatakan sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan yakni dhamir di dalam kalimah ini merujuk kepada Al-Quran. Apakah malam Al-Qadar itu? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab bahawa malam Lailatul Qadar itu adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi persoalan tentang apakah malam Lailatul Qadar itu tak dapat kita nafikan. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan bahawa malam Al-Qadar itu adalah suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yakni kalau kita beribadat pada malam itu, ibadat kita itu lebih baik daripada 1000 bulan punya amalan ibadat. Siang dan malam yang sepenuhnya diterima tanpa ada sebarang kesalahan, kesilapan dan dosa. Tanpa ada perasaan riak, ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya. Begitulah kalau seseorang yang ahli ibadat, jikalau dia suka beribadat dengan amalan ibadat solat, maka pada malam tersebut dia mendirikan ibadat solat, mungkin dengan solat fardunya, solat tarawihnya, segala solat-solat sunatnya, ataupun dia mengisi malam itu dengan amalan-amalan solat, solat tasbih, solat hajat, tahajud, sehinggalah ditutupi dengan solat witir. Maka solatnya pada malam itu lebih baik daripada solat yang dikerjakan selama 1000 bulan. Jikalau seseorang tu dia ahli Al-Quran, kerana menghidupkan amal pada malam Lailatul Qadar tu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang qama ni bahasa Arab ni fi'il madhi tu artinya apa? Berdiri, ya. Kalau kita ambil pengertian zahirnya tu nak kena buat amal berdirilah je, ya. Tapi tidak, ulama memberikan penafsiran yang luas. Maksud qama itu artinya berjaga malam, ya. Ini menegakkan waktu malam tu dengan amalan-amalan ibadah. Tak semestinya berdiri je, ya. Kerana kalau berdiri saja maka terhad, jadi sempit.
Sedangkan agama itu luas, rahmat Allah Ta'ala itu luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Hatta dalam pelaksanaan amal ibadah. Ya. Maknanya menegakkan waktu malam, mendirikan waktu malam itu dengan amalan-amalan ibadah yang dapat membawa taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik berupa solat maupun berupa tilawah Al-Quran. Ya. Kalau seseorang yang dia memang ahli Al-Quran, dia kelazatan dia dalam beramal ibadah ni, dia suka membaca Al-Quran, maka bacaan Al-Qurannya pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada dia baca Al-Quran selama 1000 bulan. Ini amalan pembacaan Al-Quran yang dilakukannya pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik. Lebih baik maksudnya lebih besar pahalanya daripada 1000 bulan. Kalau dia nak bandingkan 1000 bulan dia nak baca Quran siang malam 24 jam tu tak terdaya dia. Apatah lagi 1000 bulan 24 jam pun tak terlalu. Ya? Begitulah juga kalau seseorang yang menegakkan waktu malamnya tu dengan amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang lain seumpama. Baik berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau istighfar, ataupun salawat. Khasnya pembacaan Al-Quran. Ya. Kerana semua zikir-zikir itu, Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Ya. Kerana bulan Ramadan itu, khasnya Lailatul Qadar itu, hubungannya yang khusus adalah dengan Al-Quran. Daripada ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Yang ini pada malam itu segala amalan-amalan kita tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh berikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Kalau kebiasaannya, kalau setiap amal kebajikan anak Adam ni, satu kebaikan Allah balas 10. Tetapi kalau dalam bulan Ramadan Allah balas 70. Ya. Tetapi khas bonus untuk umat baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu, dia menegakkan malam Lailatul Qadar itu dengan beramal ibadah, amalan yang dapat meraih keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, itu adalah dilipat gandakan seolah-olah dia beribadat 1000 bulan. Lebih baik lagi daripada itu. Ya. Kalau seseorang yang ahli sedekah, dia suka bersedekah, mungkin dia kelazatan dia itu dalam bertaqarrub kepada Allah dengan bersedekah, sebab dia orang yang hartawan, dermawan. Ya. Orang yang kaya. Maka dia gemar bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kalau pada malam Lailatul Qadar itu yang dia bersedekah, Ustaz, setengah malam macam mana nak bersedekah? Boleh. Kalau nak bersedekah lah. Sayyidina Umar tu dia bersedekah bukan siang, di tengah malam dia pergi cari siapa yang susah tu tengah-tengah malam. Ya. Dia tengok satu orang ibu yang duk masak, tengok masak apa, tak ada apa pun. Dia saja nak memperdayakan anak-anak dia tu supaya tidur. Jadi Sayyidina Umar dia perhati keadaan umat muslimin tu, dia nak bersedekah atau nak infak jalan Allah tu waktu malam. Ya. Jadi kita nak bersedekah pada waktu malam ni macam mana? Waktu malam ni lah kita nak cari orang-orang yang susah, mungkin daripada kalangan asnaf, fakir, miskin. Ataupun kita nak menyediakan keperluan-keperluan untuk sahur, untuk orang-orang yang beriktikaf. Ya. Ataupun menyediakan makanan untuk orang-orang yang kelaparan, ya, untuk orang yang musafir, atau apa saja kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan
Ya, tak semestinya pada waktu siang saja, waktu malam pun boleh bersedekah. Ya. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan untuk kita berasa iri hati, ghibtah, iaitu seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia harta kekayaan dan dia membelanjakannya siang dan malam. Bukan kata siang je, malam pun dia belanjakan juga di jalan Allah. Mana ada orang yang bersedekah pada waktu malam. Jangan buat main. Ya. Dan seorang lagi, orang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu agama padanya dan dia mengajarkannya siang dan malam. Ini orang yang macam ni kita boleh berasa iri hati. Iri hati macam mana? Boleh kita sihir dia ke ustaz? Tak boleh lah. Iri hati maksudnya perasaan ghibtah supaya kita pun ada dorongan nak berlumba-lumba. Ya, nak menandingi ataupun nak mengimbangi supaya kita dapat kejar amalan kita seumpama standing dengannya. Jadi pada malam Al-Qadar ini, suatu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kelebihan untuk kita. Jikalau seseorang tu yang memang ahli ilmu ataupun di kalangan penuntut ilmu, ya, mungkin dia punya kesibukan itu bukan dalam amalan ibadah. Ya, tarawih dah. Ya, lepas tu dia punya kelazatan itu dalam mutalaah pula. Mutalaah kitab-kitab, ya, baca kitab tafsir, baca kitab hadis. Apa saja yang ada hubungan kaitnya dengan Allah dan Rasulullah. Yang ini segala penjelasan-penjelasan daripada kitabullah, daripada Al-Quran. Dia mutalaah, berusaha mendapatkan kefahaman, makrifat, pengenalan sehingga dia mendapat keyakinan, ya, penjelasan untuk dia memberi penjelasan pula kepada orang lain, kepada umat manusia, seperti mana imam-imam kita yang berkhidmat untuk agama siang dan malam, ya, mutalaah daripada kitabullah, hadis-hadis Rasulullah untuk menyusun kepada kita berbagai-bagai cabang ilmu, ilmu akidah, ilmu fiqah, ya, ilmu tasawuf dan segala ilmu-ilmu alat untuk kita mengenal kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah. Mana segala usaha-usaha mereka tu ahli ilmu. Jikalau seorang yang ahli ilmu, dia mempelajari Al-Quran, mutalaah Quran, membaca, mendapatkan penerangan, pemahaman daripada isi kandungan Al-Quran, bertadabbur dengan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya. Jikalau satu orang yang menuntut ilmu, satu bab daripada ilmu agama itu lebih afdal daripada dia sembahyang sunat 100 rakaat. Ya. Lebih afdal dia daripada dia sembahyang sunat, ya, beratus-ratus rakaat. Ya. Kenapa menuntut ilmu itu lebih afdal? Allah memberi kemuliaan kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi jikalau pada malam Al-Qadar itu dia berusaha menuntut ilmu, dia bertelaah ataupun bermuzakarah sesama ahli ilmu untuk mendapatkan kefahaman, ya, maka amalan dia pada malam tersebut lebih baik daripada amalan muzakarah dia ataupun mutalaah dia pada 1000 bulan, selama 1000 bulan. Nampak? Nak dibandingkan menuntut ilmu tu, kelebihan itu nak banding dengan orang yang hanya menghabiskan masa dia dengan ibadah, tak sama. Sebab tu ada mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata apa? Syaitan tu dia lebih takut pada orang alim yang tidur daripada orang ahli ibadah yang sibuk beribadah. Orang ahli ibadah ni boleh ditipu lagi. Ya. Boleh ditipu tentang cara beramal, boleh ditipu tentang niat dia, tentang, ya, niat dia beramal tu untuk apa. Syaitan boleh tipu-tipu lagi. Ya. Ataupun tentang kaifiat-kaifiat perlaksanaan amal tu, syaitan boleh datang ke was-was lagi, ragu-ragu lagi. Betul ke aku buat ni? Tak betul ke? Tapi kalau orang yang ahli ilmu, dia yakin, dia tahu, dia ada ilmu yakin. Dia tahu amalan mana yang afdal, yang mana aula, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang haram, dia tahu. Nak membezakan apa yang hak, apa yang batil. Jadi tak sama. Adakah sama orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan? Jadi la yastawun, tidak sama mereka itu. Jadi itulah kelebihan pada malam Al-Qadar itu, jikalau seseorang itu dapat melakukan sesuatu amal, menegakkan malam tersebut dengan amalan-amalan yang dapat mentaqarrubkan diri kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran pahala, ya,
lebih baik daripada 1000 bulan punya amalan. Tak semestinya kena solat je. Ya, kadang-kadang kita ingat nak kejar amalan malam Lailatul Qadar ni solat je amalan dia. Bukan sebab solat je, tak semestinya solat saja. Ya. Sebab amalan-amalan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala tu, intipatinya, hakikat daripada setiap amalan ibadah tu adalah zikrullah, mengingati Allah. Ya. Kita mendirikan solat tu pun untuk mengingati Allah. Membaca Al-Quran itu juga adalah untuk mengingati Allah. Ya. Jadi segala amalan-amalan yang dilakukan untuk membawa ingatan kita tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya akan dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya Allah Taala nyatakan apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ar-ruh menurut para mufassirin, ya, ada berbagai-bagai pendapat. Namun pendapat yang dipegang oleh kebanyakan para mufassirin, ar-ruh bererti Jibril alaihi salam. Dan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Razi rahimahullah, yang mana ini adalah maksudnya yang sebenar. Mula-mulanya Allah Ta'ala menyebutkan malaikat-malaikat dan kemudiannya disebutkan ar-ruh. Kerana apa? Jibril alaihi salam adalah yang termulia di antara malaikat-malaikat itu. Maka dikhususkan sebutannya sesudah malaikat. Ya, maka sebutan yang khas telah dibuat terhadapnya. Sebagai namanya yang khas itu ar-ruh, Ruhul Qudus. Jadi turunnya malaikat-malaikat dan ruh, yakni Jibril alaihi salam, dengan izin Allah Ta'ala pada malam tersebut, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan, segala amat urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa malam Lailatul Qadar tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ceritakan, jelaskan sedikit sebanyak. Ya. Malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Ya. Malam itu adalah malam yang ganjaran pahalanya ataupun kurniaan fadilat dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan pada malam tersebut turun para malaikat dan Jibril alaihi salam pun turun. Ya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengatur segala urusan. Ya. Jadi tentang apakah malam Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala dah nyatakan. Sekarang ni persoalannya, bila? Itu yang kita nak tahu, bila malam? Ya. Jadi bilanya malam Lailatul Qadar itu, di sini juga terdapat berbagai-bagai perselisihan pendapat. Ya. Ada yang mengatakan berdasarkan sabdaan hadis-hadis Nabi SAW, ya, Nabi SAW menganjurkan kita supaya mencari malam malam Al-Qadar itu pada malam yang ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Ya. Jadi 10 akhir Ramadan tu, kita hari ini dah masuk hari yang ke-27. Maknanya malam 27 adalah malam tadi lah. Ya. Jadi apa signifikannya malam 27 ni? Kerana banyak riwayat-riwayat dan keterangan daripada para ulama dan para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mensabitkan malam Al-Qadar itu berlaku jatuh pada 27, malam yang ke-27. Ya. Ini pendapat yang kuat, yang mana masyhur di kalangan para ulama, ya, dan para awliya-awliya Allah. Memang ada pendapat-pendapat lain. Ya, sebab apa? Nabi suruh cari daripada
malam yang ke-21. Maknanya 10 malam yang terakhir. Mana mungkin juga boleh berlaku pada malam yang ke-21 atau malam ke-23, ya, atau malam ke-25 atau malam ke-27 atau malam ke-29. Ya. Dan ada kemungkinan juga ianya berlaku pada malam-malam yang selain itu. Ya, pada malam-malam yang genap pun boleh. Jikalau dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita tak tahu. Allah Taala aja tahu. Ya. Namun isyarat-isyarat ada diberikan. Ya. Isyarat-isyarat ada diberikan, sebagaimana ada sebilangan para ulama, ya, menjelaskan daripada surah Al-Qadar tadi. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sebutan Al-Qadar pada 3 ayat. Yang pertama, iaitu sebutan Lailatul Qadar, Lailatul Qadr disebut 3 kali, ya, dalam ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Dan kalau kita hitung huruf-huruf yang terkandung di dalam kalimah Lailah dan Al-Qadr itu, ya, kalimah Lailah, lam, ya, lam, ta marbutah, 4. Ya. Al-Qadr, alif, lam, qaf, dal, ra, 5. Mana 4 campur 5, 9. 9 kali 3, yang ini dalam 3 ayat, mana 9 kali 3 maknanya 27. Ini jumlah huruf Lailatul Qadar pada 3 ayat tersebut adalah 27. Ini mungkin ini mengisyaratkan kepada berlakunya malam Al-Qadar itu pada malam yang ke-27. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam, ya. Itu sebagaimana setengah pendapat, ya, dalam apa mereka menjelaskan, menghuraikan dalam nak mencari bila berlakunya malam Al-Qadar itu, ya. Jadi kerana itu kalau kita di rantau tanah Melayu ni, biasanya kita malam 27 tu memang kita raikan. Sebab apa? Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan ulama, ya. Jadi kalau macam kita hari ini dah masuk hari yang ke-27, malam 27 malam tadi, maknanya dah terlepas lah Ustaz. Terlepas lah, memang dah terlepas lah. Nak buat macam mana? Tunggu tahun depan lah, ya. Namun Nabi SAW suruh kita mencari pada 10 malam yang terakhir tu, ya. Pada 10 malam yang terakhir ni tak semestinya berlaku pada 27, ya. Sebab dia boleh mungkin juga berlaku pada malam-malam yang lain, ya. Pada setiap tahun dia tidak berlaku sama, tak semestinya 27. Tapi pandangan yang masyhur, ya, yang mana biasa kalau kita ke kampung-kampung di mana-mana dulu, daripada dulu sambut apa? Malam 7 likur. Malam 7 likur tu malam yang keberapa? Malam yang ke-27 lah. Malam 27 ada orang sambut pasang panjut dan pasang pelita dan sebagainya, ya. Kerana nak meraihkan malam yang ke-27. Kenapa nak raihkan malam 27 tu? Mestilah nak kena raih. Sebab apa? Sebab malaikat turun. Allahu Akbar. Ya, bukan jin syaitan yang turun. Malaikat turun. Siapa lagi turun? Jibril alaihi salam turun. Allahu Akbar. Ya. Kalau Jibril alaihi salam ni, kita tahu tugas Jibril ni apa? Malaikat-malaikat ni dalam kita rukun iman tu, ya. Ada beriman dengan malaikat. Ya. Jadi antaranya malaikat Jibril ni, sebagaimana yang kita ketahui, tugasnya menurunkan Al-Quran tu, menurunkan firman Allah Ta'ala, wahyu tu daripada Baitul Ma'mur, ya. Mana daripada Lauh Mahfuz tu, mana daripada Lauh Mahfuz tu dibawa ke langit dunia ni, ya. Kemudian pada malam Al-Qadar itu dibawa turun ke langit bumi ni lagi. Jadi tugas malaikat Jibril ni sebenarnya menurunkan wahyu. Dan wahyu sebagaimana yang kita maklum dah terputus. Mana ada lagi wahyu nak turun? Ya. Dan wahyu ni diturunkan kepada para nabi, dan Nabi SAW pun dah wafat, dah meninggalkan kita. Jadi
betapa besarnya malam Al-Qadar itu, malaikat-malaikat turun, ya. Malaikat Jibril pun turun. Bukan untuk menurunkan wahyu, bukannya nak bawa wahyu lagi dah, tapi membawa keberkatan wahyu. Ya. Keberkatan wahyu. Maknanya malaikat-malaikat ni, menurut Imam Razi rahimahullah, bahawa manusia ni apabila diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifahnya di atas muka bumi ni, pada mulanya malaikat-malaikat ni merasa macam tak puas hati, benci, tak suka kepada manusia, penciptaan manusia ni. Mereka yang iktiraz kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempersoalkan kenapa nak ciptakan manusia ni. Mereka ni akan menumpahkan darah, ya, sesama mereka. Ya. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada para malaikat ni tentang keinginan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meletakkan manusia di atas muka bumi ni sebagai khalifahnya, ya, malaikat ni bertanya, adakah kamu akan meletakkan di atas permukaan bumi itu orang-orang yang akan melakukan maksiat di atasnya dan menumpahkan darah? Ya. Jadi mula-mula malaikat ni tengok kepada bangsa kita manusia ni dengan pandangan yang macam teruk lah. Okay. Dia orang ni memang teruknya. Sebab sebelum tu jin lagi teruk. Okay. Jadi manusia ni juga, malaikat-malaikat ni anggap penciptaan mereka ni pun mungkin teruk juga. Okay. Jadi begitulah juga kata Imam Razi, sebagaimana ibu bapa apabila melihat akan bentuk asalnya daripada setitik air mani, ya, pada waktu mereka melihat air mani itu juga ada perasaan benci dan jijik, perasaan marah, ya, sehingga manusia ni menganggap air mani itu adalah sebagai sesuatu yang mengotorkan pakaian dan perlu dibasuh. Ya. Tapi apabila daripada benda yang jijik itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bayi, menjadikan manusia dengan rupa paras yang elok, ya, sehingga ibu bapanya membelainya pula. Dulu kalau mula-mula tu dia tengok air mani itu, dia tengok, jijik, kotor, ya, nak bersihkan, basuh cepat-cepat, ya. Tapi bila dah jadi baby, dah jadi lembaga, dah jadi anak, ya, maka dia mula datang pula perasaan sayang. Jadi begitulah juga dengan malaikat ni. Mula-mula dia tengok kita benci, ya, dia tengok kita dengan perasaan tak puas hati, ya, sebab dalam sangkaan mereka manusia ni akan melakukan maksiat, ya, dan dosa, mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila malaikat-malaikat tengok di kalangan umat manusia ni, khasnya pada malam Al-Qadar itu, mereka ni sibuk melakukan amalan ibadah, maka perasaan sayang tu datang pula dalam malaikat-malaikat ni. Sehingga malaikat-malaikat ni nak turut bersama-sama pula bersama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat manusia ni melakukan ibadah kepada Allah, berdoa, memohon. Dan mereka pun akan turut memohon doa pula, memohon keampunan pula untuk umat manusia. Ya. Jadi dalam ayat tu juga Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ruh ini menurut para mufassirin ianya adalah Jibril alaihi salam. Ya. Jadi malaikat Jibril alaihi salam turun juga bersama dengan malaikat-malaikat ini. Dan malaikat yang termulia di kalangan sekalian malaikat ini turun untuk membawa apa? Untuk membawa keberkatan wahyu. Ya, kerana apa? Ini adalah acara tahunan, ya, bukan acara mingguan apa. Dia acara tahunan, dia mesti akan turun balik meraihkan malam kebesaran yang Allah Taala kurniakan, malam Al-Qadar, malam kemuliaan, ya. Jadi bila berlaku benda tu berputar, mana dia rotation, ya, selepas tahun dia datang balik. Ya, malaikat-malaikat pun turun untuk meraihkan
malam tersebut. Begitu juga Jibril alaihissalam. Kalau dulu malaikat Jibril turun bawa wahyu menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi wahyu nak datang lagi dah, ya. Tapi turunnya tu kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan. Urusan apa? Banyak urusan yang malaikat nak uruskan hai kita ni, ya. Hai pahala satu, ya. Sebab apa? Amalan pahala kita pada malam Al-Qadar itu berlipat kali ganda, ya. Siapa nak kira? Takkan Allah nak kira pula. Allah kan dia ada malaikat-malaikat, dia tukang kira dia. Semua ada. Untuk Allah tugaskan, untuk melakukan kerja akaun, ya. Nak audit ke apa ke. Ya. Jadi turun malaikat-malaikat ni nak audit semua amalan-amalan kita tu. Nak kira. Berapa banyak tasbihat dia, berapa banyak takbir dia, berapa banyak tahlil dia, berapa banyak tahmid dia. Berapa banyak istighfar dia, berapa banyak selawat dia. Berapa banyak doa dia. Berapa banyak bacaan Al-Quran dia, berapa banyak solat dia. Kalau dia ada sedekah, berapa banyak sedekah dia. Nak kena kira. Lepas tu nak kena ganda pula lagi. Ganda bulan Ramadan lagi, ya. Kemudian ganjaran ganda disebabkan malam Al-Qadar lagi. Turun malaikat nak buat kira-kira. Itu nak mengatur segala urusan sekalian anak-anak Adam ni. Jadi nilai malam Al-Qadar itu perlu ada dalam fikiran kita, ya. Kerana kalau tidak, kita ni tidak akan ada apa-apa usaha kegairahan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kurniaan ganjaran yang besar daripada Allah Taala pada malam tersebut. Jadi kalau malam 27 dah terlepas Ustaz, ada peluang lagi tak Ustaz? Ada, insya-Allah. Ya, sebab malam yang ganjil ada lagi, 29 belum lagi. Ya. Sebab ada riwayat-riwayat juga, keterangan-keterangan ulama, ya, menyatakan ianya boleh jadi pada malam yang ke-29. Ya. Bukan kata malam 27 aja. Kalau malam 21 dah tentu terlepas dah. Ya. Kalau malam 23 pun dah tentu terlepas dah. Ya, kalau malam ke-25 pun dah tentu terlepas dah. Malam 27 malam tadi dah terlepas dah. Ya. Kalau sempat pun lah je tak apalah, sempat istighfar je tak apa. Wal mustaghfirina bil ashar. Dia sempat beristighfar pada waktu sahur. Itu pun mudah-mudahan dapat rahmat Allah Ta'ala. Istighfar dia tu lebih baik daripada 1000 bulan punya istighfar. Allahu Akbar. Ya. Kita nak istighfar 1000 bulan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak terlalu ni kita. Ya. Suruh istighfar 100 kali. Pun 3 kali pun, ya, kumat kamit, ya. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang perlu kita meraih bukan saja rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bulan untuk kita meraih pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita ni banyak dosa. Ya, kerana itu Nabi SAW pula menyatakan, barang siapa yang berdiri pada malam Al-Qadar, ini barang siapa yang berdiri bangun untuk menegakkan malam Al-Qadar, ini dengan amalan-amalan ketakwaan lah. Jangan duduk berdiri tegak tak jadi apa dia, ya. Maksudnya berjaga malam tu dengan amalan-amalan yang dapat bawa kita taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan keimanan, imanan wahtisaban, dengan penuh yakin. Sebab apa? Iman ni dia perkara yang ghaib, ya. Bukan kita boleh nampak pahala tu berketul-ketul ke, berjongkong-jongkong ke, ataupun berdulang-dulang ke, tak nampak kita. Ini perkara yang perlu kita yakin, iman. Allazina yu'minuna bil ghaib, ya. Jadi kita beriman secara ghaib, dengan yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang telah dijanjikannya, ya. Wahtisaban, dan dengan menghitung-hitung, ya, kita cuba-cuba nak kira, kita tak terhitungnya. Sebab kita berapa banyak buat amalan kita pun kita kadang-kadang kita tak terkira, ya. Bukan kata tak terkira banyak sangat sebab malas nak kira, ya. Tapi malaikat dia kena kira juga berapa banyak amalan kita tu. Berapa banyak dia sebut tasbih tadi, berapa banyak dia sebut takbir, berapa banyak dia sebut tahmid,
Ya, itu tahlil. Jadi malaikat-malaikat akan menghitung setiap amalan-amalan tu. Sibuk dia nak mengatur semua urusan-urusan anak anda ni. Jadi malam yang ganjil itu masih kita boleh dapatkan lagi kelebihan dia pada malam yang ke-29. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu hendaknya dicari di antara malam-malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Jadi malam yang kalau daripada kita kira 10 tu, ya, malam yang ke-9, malam yang ke-7 dan malam ke-5 tu biasanya berlaku pada malam tersebut. Ini menurut pengalaman para ulama dan para aulia-aulia Allah, ya, yang mana mereka pun berusaha mencari. Jadi macam mana mereka tahu malam itu adalah malam Al-Qadar? Dia ada tanda-tanda dia, ya. Ada tanda-tanda dia yang Nabi SAW menyatakan, yang mana pada malam itu dia tidak terlalu hangat dan tidak terlalu sejuk. Ya. Dan maknanya awan pun tidak ada yang menutupi langit. Ya. Dan pada waktu siangnya bila terbit matahari, cahaya matahari itu tidak begitu terang menyengat. Yang ini macam diseliputi kabus, ya. Yang ini sinaran matahari itu dia tidak begitu cerah. Dia cerah tapi tidak begitu terang. Ini kemerah-merahan, ya. Sampailah ke tengah hari. Jadi itu tanda-tanda dia. Jadi kita tengoklah kejap lagi kalau ada tanda-tanda itu sahlah malam tadi itu mungkin Lailatul Qadar, ya. Kalau tidak dua kemungkinan. Sama ada kita dah terlepas malam-malam yang lepas ataupun ada peluang untuk kita kejar malam esok dan malam lusa, malam tulat. Sebab apa ni malam hari yang ke-27, maknanya kita ada lagi 3 hari. 3 hari tuan-tuan, bahawa apa ibu-ibu sekalian, itu kita cari malam Lailatul Qadar. Boleh insya-Allah. InsyaAllah, ya. Kalau tak dapat tahun ni, nak tunggu tahun depan pula lagi. Allahu Akbar. Belum tentu kita ni, belum tentu ada hayat di kandung badan lagi dah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan ibadah kita pada bulan Ramadan ini, ya. Puasa kita, sembahyang kita, bacaan Al-Quran kita, ya, zikir, tasbihat, ya, salawat, istighfar dan segala amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi, ya. Kita doa mudah-mudahan Allah Taala terima segala amalan kebaikan-kebaikan kita, ya, mudah-mudahan untuk mencari keredaan Allah Taala, ya, demi mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kepada yang belum menunaikan kewajiban berzakat, ya, kita tunaikanlah bayaran zakat fitrah kepada amil-amil, ya, ada pada amil yang bertugas, ya. Kenapa? Bulan Ramadan ni antara kefarduan yang kita kena tunaikan, ya, di samping berpuasa dan mendirikan solat, ya, yang fardu, ya, itu kita difardukan dengan menunaikan zakat. Wa aqimus salah wa atuz zakah, ya. Inilah bulan untuk kita tunaikan zakat fitrah, ya. Bukan pada bulan Muharram pula. Jangan kita bayar zakat fitrah bulan Muharram, ya. Disyariatkan pada bulan Ramadan, ya. Sebelum kita sembahyang raya tu. Kalau dah lepas sembahyang raya ni jadi sedekah lah, sedekah biasa je. Ya, tak kira pahala zakat, ya, pahala fardu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kemurahan rezeki, ya, dalam kita membuat persediaan nak menyambut hari raya Aidilfitri ini. Maksud daripada kita jalani bulan Ramadan ini bukanlah sekadar kita nak mengejar pahala semata-mata, ya. Sebagaimana kita dengar banyak ustaz-ustaz, ustazah-ustazah bagi tahu, bulan Ramadan ni dia bulan tarbiyah, mana kita nak melatih diri kita tu bermujahadah. Madrasah Ramadan, ya, macam-macam istilah digunakan nak menunjukkan bahawa bulan Ramadan ni training, melatih diri kita, hawa nafsu kita tu supaya patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi bukanlah maksudnya kita berkegairahan,
beramal ibadah, melakukan ketaatan kepada Allah hanya bulan Ramadan saja. Ya. Bulan Ramadan tinggal lagi 3 hari je. Nanti kan lepas 3 hari habis dah jadi macam lengang balik. Tak naklah macam tu. Ya. Ni bulan Ramadan beria-ria gitu, subuh kerja, lepas tu tazkirah lagi duduk sampai isyraq duha, kuliah duha pula, kuliah zuhur, kerja kat masjid sana pula. Macam tu kita mau lepas Ramadan pun, ya. Ada kuliah kita pergi kerja kuliah yang sempat lah, kata sempat nak buat macam mana, tengok dekat media sosial ke YouTube ke lah. Tapi kebajikan, amalan-amalan kalau dalam bulan Ramadan kita rajin beribadah, berpuasa contohnya. Kita dah jadi cinta dengan amalan puasa, sebab amalan puasa ni amalan yang satu-satunya amalan ibadah yang hanya untuk Allah Ta'ala. Ya, kalau amalan ibadah yang lain tu untuk diri kita, tapi puasa tu Allah Ta'ala yang akan hitung pahalanya. Ya, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka lepas bulan Ramadan pun dijadikan puasa tu sebagai amalan dalam kehidupan sehari-hariannya. Jadi apa puasa yang bagus untuk kita puasa selepas bulan Ramadan ni? Sama ada kita nak berpuasa hari Isnin, Khamis pun boleh, ya, puasa sunat. Ataupun kita berpuasa 3 hari dalam sebulan, ya, 1 hari di awal bulan, 1 hari di tengah bulan, atau 1 hari di akhir bulan, ataupun kita puasa 3 hari di tengah bulan, ya, pada 13, 14, 15 secara berterusan, ya. Ataupun kita nak berpuasa macam puasa Nabi Daud alaihissalam selang sehari, boleh juga, tak ada masalah makcik, boleh, ya. Sebab apa? Suka sangat berpuasa ni, rasa sedap, selesa, badan ringan, boleh, tak apa. Tapi niat untuk cari keredaan Tuhan, itu yang paling utama, ya. Jangan sekadar nak tuntut kesihatan, manfaat duniawi, ya. Yang pentingnya amalan tu untuk ukhrawi, untuk Allah, ya. Cuma yang dilarangnya adalah puasa wisal, ya. Puasa wisal ni apa? Puasa wisal ni adalah puasa berterusan selama 2 hari atau lebih tanpa berbuka, tanpa makan minum, ya. Mana kalau dah puasa 1 hari disambung sampai hari seterusnya tu tanpa makan dan minum, maknanya dia puasa 2 hari terus ataupun lebih daripada 2 hari tanpa berbuka. Maka puasa yang sedemikian adalah dilarang. Jadi para sahabat bertanya, sebab mereka tengok Rasulullah SAW kadang-kadang berpuasa baginda terus sampai 2-3 hari kadang-kadang. Kau boleh ya Rasulullah? Rasulullah kata, kamu jangan tengok macam aku, ya. Keadaan penciptaan Allah Ta'ala jadikan pada Nabi SAW tu tak serupa macam manusia-manusia lain. Allah bagi Nabi SAW tu makan, minum secara ruhaniyat, secara batiniah dia, kita tak tahu bagaimana Allah Ta'ala kurniakan, ya. Sehingga Nabi SAW berkeupayaan untuk berpuasa berterusan, ya. Kalau Nabi SAW beribadah sepanjang-panjang malam tu, ya, sampai bengkak-bengkak kaki dalam qiyam sepanjang-panjang malam, ya. Nabi ada keupayaan tu, kita tak ada, ya. Pernah sahabat-sahabat tanya pada Siti Aisyah, macam mana amalan Nabi? Ya, Siti Aisyah beritahu Nabi kalau sembahyang tu, berdiri sepanjang-panjang malam. Kalau puasa tu, puasa sepanjang-panjang malam, puasa ni tak buka-buka dah, puasa panjang, ya. Jadi sahabat-sahabat pun kalau boleh, aku pun kalau boleh nak macam tu lah. Jadi Nabi SAW bila dapat tahu, Nabi tegak, ya. Kerana keupayaan yang ada pada diri kita ni tak sama macam keupayaan yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, tenaga, kekuatan untuk beribadah, ya. Jadi dengan segala keupayaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, berkadaran dengan keupayaan kita tu kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima, walaupun amalan kita tu sedikit, ya, penuh dengan kekurangan, kelalaian dan tidak sempurna, ada kecacatan. Kita doa kepada Allah Ta'ala, memohon Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala amalan kita insya-Allah, ya. Mudah-mudahan segala amalan-amalan ibadah kita dalam bulan Ramadan ni Allah Ta'ala terima jadi asbab untuk pengampunan kita di dalam kehidupan akhirat insya-Allah. Kita doa, ya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma
ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت